لله القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada hari Jumaat penghulu segala hari ini, marilah kita bersama-sama memantapkan dan mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa meneliti segala tindakan seharian kita agar ia sentiasa selari dan bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan hidup di dunia serta kesenangan dan kejayaan di akhirat. Marilah sama-sama kita menumpukan perhatian dan menghayati sepenuhnya khutbah pada hari ini yang bertajuk Fatwa Bukan Bicara Biasa. Hadirin yang dikasihi Allah, Imam Al-Qarafi di dalam karyanya yang berjudul Al-Furuq menyatakan bahawa fatwa ialah mengkhabarkan sesuatu hukum Allah sama ada pada yang mesti ataupun pada yang harus. Di zaman yang serba moden ini, terdapat umat Islam dalam kalangan masyarakat gemar berkongsi pengalaman, nasihat dan pandangan sama ada melalui pengucapan awam atau di media sosial. Perkongsian yang baik dan bermanfaat sudah tentu dapat memberi input positif dan kebaikan kepada orang lain yang mendengar dan membacanya. Namun sekiranya perkara yang ingin dikongsikan adalah berkaitan pandangan hukum syarak atau fatwa bagi sesuatu perkara yang masih samar dan belum diputuskan, adalah tidak sepatutnya bagi kita sebagai umat Islam untuk mengeluarkan kenyataan atau fatwa sendiri secara terburu-buru dengan mendahului pihak berautoriti. Lebih parah jika pandangan yang dikeluarkan itu dilihat mempunyai kepentingan peribadi atau memberi kelebihan kepada kumpulan tertentu tanpa meraihkan maslahah kesatuan umat Islam secara keseluruhan. Di negeri Selangor, fatwa dikeluarkan bukan atas dasar pandangan individu seorang mufti semata-mata. Bahkan ia dibuat secara kesepakatan majoriti ahli jawatan kuasa fatwa negeri Selangor yang terdiri daripada para alim ulama dan mereka yang pakar dalam bidang masing-masing. Merujuk kepada enakmen pentadbiran agama Islam negeri Selangor 2003 Seksyen 48(2), apabila jawatan kuasa bercadang hendak membuat fatwa, mufti hendaklah memanggil suatu mesyuarat jawatan kuasa fatwa bagi maksud membincangkan fatwa yang dicadangkan itu. Berdasarkan enakmen ini, maka fatwa adalah keputusan secara kolektif daripada pandangan para alim ulama dan pakar-pakar bidang tertentu, supaya keputusan yang dikeluarkan lebih tepat seterusnya membawa kebaikan kepada umat Islam dan seluruh rakyat. Fatwa hendaklah membawa kepada kestabilan dan keamanan sesebuah negeri atau negara. Fatwa juga perlu bersifat menyelesaikan masalah dan merungkai persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, bukan fatwa sekiranya pandangan yang dibuat oleh golongan yang berkepentingan, ahli politik, pelampau agama, golongan sesat dan orang-orang jahil. Kebiasaannya akan menyebabkan perpecahan, keganasan, kekusutan
serta mencetus kebimbangan kepada masyarakat. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, Khatib Al-Baghdadi menjelaskan bahawa terdapat beberapa syarat yang melayakkan seseorang Muslim untuk mengeluarkan fatwa. Antaranya baligh, berakal, adil, dan dipercayai serta menguasai hukum syarak. Dalam menguraikan maksud menguasai hukum syarak, terdapat 4 syarat lagi yang perlu dipenuhi, iaitu memahami Al-Quran, menguasai sunnah Rasulullah SAW, mengetahui pandangan ulama terdahulu, dan menguasai ilmu qiyas. Memahami Al-Quran bermaksud menguasai kefahaman berkaitan ayat-ayat hukum, sama ada ayat muhkamat, mutasyabihat, umum, khusus, mujmal, mufassal, nasakh dan mansukhnya. Manakala menguasai sunnah Rasulullah SAW pula bermakna memahami perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW serta mengetahui status setiap riwayat dan sebab wurud sesuatu hadis. Mengetahui pandangan ulama terdahulu bermaksud memahami ijma', iaitu kesepakatan ulama terdahulu, supaya dapat mengikuti jejak mereka dan mengetahui perkara yang diperselisihkan untuk tujuan berijtihad dengan penuh teliti dan tanggungjawab. Adapun menguasai ilmu qiyas adalah mahir dalam hukum asal, illah dan dalil, seterusnya mampu menentukan hukum kepada perkara baharu yang timbul. Mengeluarkan fatwa dan pandangan hukum syarak adalah satu tanggungjawab yang amat berat, dan ia bukanlah suatu perkara yang remeh serta tidak bernilai. Tidak hairanlah jika para ulama terdahulu seboleh-bolehnya akan mengelak daripada mengeluarkan fatwa selagi tidak diakui keahliannya mereka dalam bidang tersebut. Menerusi kitab Sifat Al-Mufti wal Mustafti, Imam Malik bin Anas menyatakan, "Ma aftaitu hatta syahidali sab'una anni ahlul lidzalik." Aku tidak mengeluarkan fatwa sehingga 70 orang ahli ilmu mengakui kelayakanku pada urusan tersebut. Bagi ulama terdahulu, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengeluarkan fatwa. Segala perkara yang ditanya kepada mereka tidak semuanya dijawab. Sebaliknya mereka hanya akan menjawab jika menjadi keperluan sahaja. Rasa takut mereka kepada tanggungjawab mengeluarkan fatwa mendahului ketinggian ilmu yang mereka miliki. Mereka itulah orang-orang yang berilmu, yang digelar ulama, fuqaha dan murabbi ummah, yang perlu menjadi contoh tauladan kepada kita sehingga hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur." Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Namun amat malang dan sedih sekali di zaman kita sekarang, keberanian mengeluarkan pendapat seolah-olah berfatwa, terutamanya dalam pengucapan dan melalui media sosial, melebihi ilmu dan kelayakan yang ada. Lihat saja jika timbul isu baru yang dibahaskan di media sosial, kita akan dapati 1000 mufti alamaya akan muncul memberikan komen tanpa asas ilmu yang kukuh, seterusnya menyebabkan kekeliruan dan perbalahan. Bukanlah sifat seorang ulama atau mufti itu untuk memberi komen atau pandangan dalam semua hal. Mereka cukup berhati-hati dan akan memikirkan kesannya. Dalam hal ini, Imam Nawawi dalam Adab Al-Fatwa wal Mufti wal Mustafti menyatakan bahawa Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang satu permasalahan hukum tetapi tidak dijawab. Lalu Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, "Hatta adri anna al-fadla fi as-sukut aw fi al-jawab." Sehingga aku tahu mana satu yang lebih afdal, sama ada diam atau menjawab.
Inilah akhlak dan pribadi seorang ilmuwan yang merupakan imam mazhab, sangat teliti dan cukup berhati-hati. Hal ini tidak berlaku sama sekali kepada seseorang yang tiada ilmu, akan sentiasa mengeluarkan fatwa segera terhadap semua isu, mendabik dada dengan pengetahuannya yang cetek, walaupun pada perkara yang tidak memberi kebaikan kepada umat Islam. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, fatwa atau pandangan hukum yang salah daripada orang yang jahil bukan sahaja memberikan kesan kepada orang yang mengeluarkan fatwa, bahkan ia akan merosakkan masyarakat. Dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata yang bermaksud, kami keluar dalam satu perjalanan, seorang lelaki dalam kalangan kami telah ditimpa batu lalu cedera di kepalanya. Dia kemudiannya bermimpi sehingga keluar mani. Lalu dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, adakah bagiku kelonggaran untuk bertayamum? Mereka menjawab, kami tidak dapati untuk engkau kelonggaran sedangkan engkau mampu menggunakan air. Maka dia pun mandi dan akibatnya dia telah mati. Apabila kami datang kepada Nabi SAW dan baginda diberitahu hal tersebut, baginda menjawab, qataluhu qatalahumullah, ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Mengapa tidak mereka bertanya jika mereka tidak tahu? Ubat bagi kejahilan itu adalah dengan bertanya. Riwayat Abu Dawud. Demikianlah kesan atau musibah yang akan dihadapi oleh umat Islam jika masing-masing kurang bertanya kepada ahlinya, sebaliknya berlumba-lumba mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Kesan daripada tindakan dan pertuturan mendahului ilmu dan pemikiran. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Yang pertama, fatwa bukanlah bicara biasa yang boleh dikeluarkan oleh sesiapa sahaja. Bahkan ia merupakan suatu tanggungjawab yang amat berat untuk dipikul oleh seseorang yang mengeluarkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengeluarkan fatwa berarti mengeluarkan hukum syarak mewakili Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika tidak memiliki keilmuan dan kebijaksanaan yang tinggi, maka janganlah sesekali berkongsi pandangan dan maklumat berkaitan hukum syarak di tengah masyarakat. Yang ketiga, tingkatkan ilmu agama dalam diri masing-masing dan mereka yang berada di bawah jagaan kita. Kerana dengan ilmu akan menyebabkan kita lebih berhati-hati ketika mengeluarkan sebarang kenyataan dan pandangan, serta dapat menjauhkan kita daripada terpengaruh dengan pandangan yang salah. Yang keempat, jika terdapat sebarang keraguan dalam memahami hukum syarak, sila rujuk kepada pihak berautoriti agama Islam dalam mendapatkan pandangan, fatwa dan hukum yang tepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengatakan perkara yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Surah Al-Isra ayat 36. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور